Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulakan kelas online kita hari ini. Sambungan daripada kelas yang hari tu. Untuk kelas hari ini saya akan sambung dengan topik yang seterusnya lah, iaitu topik sectional view. Jadi sebelum tu kita tengok dulu balik syllabus yang kita dah cover lah. Okay, jadi ini adalah syllabus kita yang kita dah cover baru ni. Alright, mana satu? Okay. So syllabus ni kalau awak tengok dia baru ni kita dah tengok dalam kelas online yang baru ni kita dah tengok geometrical construction, okay, yang saya buat live. Kemudian saya bagi orthographic and orthographic projection, okay, dalam bentuk video kalau tak silap saya. Dan hari ni kita akan sambung chapter 5, iaitu sectional view lah. Okay, so sectional view adalah sebenarnya dia adalah sambungan kepada chapter 3 sambungan kepada chapter 4. Okay, dalam orthographic projection kita juga ada sectional view sebenarnya. Okay, jadi so kalau siapa yang belum tengok video orthographic projection yang saya dah ajar dalam kelas hari tu, dalam online live YouTube live saya hari tu, boleh tengok balik lah. So ni saya punya video hari tu, orthographic projection, dan juga okay, ni link untuk YouTube video tu, okay, di bawah dia. Dan juga satu lagi pictorial projection, iaitu isometric, okay, isometric, dan ni dia punya link lah yang bawah ni. Jadi untuk hari ni saya terus kepada kita punya slide untuk sectional view. Starting. Okay, sectional view. Macam mana nak bagi ada highlight saya pun tak ingat. Okay, tak apa, tak perlu highlight lah. Okay, so sectional view. Sectional view ni dia sambungan daripada orthographic projection. Okay, dan macam mana konsep untuk bagaimana konsep untuk sectional view ni adalah, okay, a sectional view is the view produced when an object is cut at a certain part in order to show hidden details. Okay, when a cutting plane cuts an object, two sectional area will be produced. Sectional view is usually drawn in orthographic projection. Okay, gambar di bawah ni adalah contoh macam mana gambaran dia untuk sectional view. Okay, contoh kat sini kita ada satu objek. Okay, objek tu kita nak nampakkan di bahagian dalam dia macam mana bentuk cutting plane. Okay, kalau kita potong objek kita pakai pisau kan, tapi kali ni kita seolah-olah kita potong objek tu dengan menggunakan satu plane lah yang dipanggil sebagai cutting plane. Okay, dan bahagian yang terpotong tu, yang terkena pisau dia, okay, kita panggil sebagai cross section lah. Okay, dekat sini dia bagi tahu new surface produced pada bahagian yang kita potong tu lah. Okay, clear? Okay, next kita tengok pula element in sectional view. Saya terlupa nak add saya punya ni sekejap. Saya nak add satu kamera. Tak boleh nak add kamera, sorry. Okay, tak apa tak ada gambar saya, tak apa. Just tengok pada slide saya je lah.
Okay, so dalam section view, kita ada 4 elemen dalam section view, iaitu yang pertama kita ada cutting plane, okay, kemudian kita ada cutting plane line, dan kita ada cross section dan juga sectional line. So empat-empat ni kita akan tengok kejap lagi. Okay, yang seterusnya elemen di dalam section view tadi, kita tengok dulu yang pertama, iaitu cutting plane. Okay, cutting plane ni yang akan memberikan kita punya sectional view untuk objek yang kita potong tu ya. Jadi cutting plane is an imaginary plane which cut an object to show hidden detail inside it. Okay, when an object is cut, two new surfaces which are called section area will be created. Okay, figure below shows a cutting plane. So cutting plane, let's say kita ada objek yang kita nak lukis sectional view dia. Kita bayangkan kita ada cutting plane di tengah-tengah lah. Okay, jadi cutting plane ni dia adalah invisible, dia cuma imaginary je ya. Okay, so kita panggil dia sebagai cutting plane. Okay, kemudian kita ada cutting plane line ya, elemen yang kedua iaitu cutting plane line. Okay, cutting plane line is the edge of the cutting plane is called cutting plane line. Okay, kalau kita tengok tadi pada cutting plane tadi, kita akan buat satu garisan pada atas dia. Okay, ini dipanggil sebagai cutting plane line ya. So cutting plane line as shown in figure 1, the placement of the cutting plane line determines the hidden details that can be viewed after the object is cut. There are several factors to be considered when you are constructing a cutting plane line, which is yang pertama, kita kena ada arrow. Arrow have to be drawn at the end of the cutting plane line. The arrow direction indicates the desired sectional view. So arrow ni yang mana? Yang ni yang A ni. Okay, arrow tu mengarah ke sana, maksudnya kita pandang dia daripada depan lah. Okay, bila kita pandang depan, mata kita mengarah ke belakang. Jadi that's why kita lukis dia punya arrow je ke arah belakang lah. So kita panggil dia sebagai cutting plane line. Okay, and then the cutting plane line must be drawn heavier and darker than the object line. Okay, so cutting plane line ni dia lagi tebal daripada objek. Okay, kalau objek biasanya kita buat 0.6 ataupun 0.7. Jadi untuk cutting plane line ni kita tebalkan lagi, mungkin 0.9 atau 1 mm lah dia punya tebal letters. Okay, maksudnya yang ni ya, dekat pada dua arrow cutting plane line ni kita kena letakkan capital letter. Okay, macam ni A, maksudnya pandangan nanti dia akan jadi section view AA. Kalau kita ada dua atau lebih cutting plane line, kita boleh letak letter lain lah, huruf lain. Contohnya BB section view, CC section view dan seterusnya lah. Okay, so tu dia punya dipanggil sebagai cutting plane line. Okay, kemudian kita ada elemen yang ketiga tadi, iaitu cross section. Okay, cross section adalah surface created after an object is cut by a cutting plane. It's called the cross section. Okay, so cross section tu adalah di bahagian yang dilorikkan ni. Okay, yang dilorikkan ni dipanggil sebagai cross section. A cross section is denoted by parallel stripes to differentiate it from regular surfaces. Okay, contoh dekat bawah ni lah. Okay, yang bawah ni. Okay, so itu adalah the cross section. Ni kita panggil sebagai cross section. Kemudian kita ada elemen yang keempat, iaitu kita panggil sebagai sectional line. Okay, sectional line are the hatching on the cross section. Jadi pada cross section tadi kita ada garisan hatching, kita panggil garisan lorik ni kita panggil sebagai hatching line. Okay, hatching line lah yang kita panggil sebagai section line jugalah. Okay, hatching ataupun section line. Okay, section line ni dia halus saja. Dia tak macam objek, dia kecil sikit daripada objek. Okay, macam kita buat dimensioning jugalah, garisan dia, ketebalan dia. Sectional line must be drawn in accordance to specified standards. Okay, figure 2 shows the sectional line on a cross section. There are several pointers in drawing standard
sectional line as follow. So yang ni adalah dia punya standard dia. Okey, yang pertama dia perlulah uniform, okey, uniform straight line. Dia mesti sama dari segi dia punya dia punya ketebalan dia. Kemudian sectional line are drawn to each other, parallel to each other. Tak nampak pula, maaf saya. Okay, sectional line are parallel to each other. Maksudnya kita kena buat dia secara parallel. Kena buat secara parallel. The distance between line is constant 1 mm to 3 mm depending on the size of the cross section area. Okay, kita kena buat dia jarak yang sekata. Kemudian sectioning line hatching is at 45 degree incline to the horizontal line. Okay, garisan ni dia condong sebanyak 45 darjah. Jadi biasanya kalau kita lukis guna tools kita akan gunakan kita punya pembaris 45 darjah tu lah. Okay, set square yang 45 darjah tu lah. Okay, the end of the section line must touch the object line. Okay, for two adjacent cross section, the inclination direction of respective hatching must be different from each other. Okay, ini kalau kita ada objek yang bercantum, kita kena hatchingkan dia ke arah yang lain. Contohnya macam ni, screw kan dia. Jadi kita akan tunjukkan dia arah satu ke arah kiri, satu ke arah kanan. Itu maksud dia. Kemudian all hidden line are not required. Okay, di dalam section view kita tak perlu letakkan hidden line ataupun garisan tersembunyi. If the cross section face is too big, then hatching is limited to the edge of the cross section. Okay, ini nanti saya tunjukkan contoh-contoh dia lah. Okay. Okay, yang seterusnya, figure below shows several example of the correct and incorrect way of constructing sectional line hatching. Okay, yang gambar sebiji ni adalah yang betul lah. Yang ni adalah cross section line yang betul, contoh dia. Okay, yang sebelah sini, sebelah kanan ni adalah yang antara yang salah lah. Okay, contohnya yang pertama ni dia terlalu jarak dia punya section line dia. Jadi dia tak berapa kemas dan tak berapa ikut standard lah. Kemudian yang kedua ni adalah yang irregular line. Maksudnya ada yang rapat, ada yang jarak kan. Kemudian yang ni too short. Okay, yang ketiga ni too short, maksudnya garisan hatching section line ni tak sentuh kepada objek. Dia terlalu pendek. Ni pun salah juga. Kemudian yang seterusnya ni, yang bawah ni, line overrunning. Okay, yang ni objek dia terlebih daripada garisan objek kita. Okay, ni pun salah jugalah. Kemudian yang seterusnya, yang ni, contoh yang ni, dia punya lines dia too close. Kalau kita tengok ni, dia macam dia color terus kan. Sebenarnya dia buat garisan yang terlampau rapat. Jadi dia tak ikut standard jugalah ni. Dia pun tak ikut standard. Dan kemudian yang ni, pada satu objek yang sama, dia letak dia punya angle dia yang berbeza. Satu ke arah sini 45 darjah, satu lagi ke arah sana. So yang ni salah. Yang ni hanya apply sekiranya sebelah sini objek lain, sebelah sini objek lain. Okey, itu kalau berlainan objek, kita boleh buat dua arah lah macam ni. Tapi ini adalah satu objek yang sama. Jadi semua garisan dia perlu ke arah yang sama lah. Seperti contoh yang betul kat sini. Okey, so tu clear ya. Contoh untuk hatching untuk section line. Okay, sekarang ni kita tengok pula type of sectional view. Jadi tadi 4 elemen tadi kita dah tengok, kita dah faham. Sekarang ni kita tengok pula type of sectional view. Dia ada banyak. Okay, yang pertama sekali kita tengok dulu full section. Okay, full section maksudnya section view kita tu akan penuh. Dia berbentuk penuh. A full section view is created when cutting plane cuts through the entire object. Okay, macam contoh bawah ni lah. Okay, maksudnya cutting plane kita ni, dia memotong sepenuh objek ni. Okay, dari atas sampai ke bawah, dia potong habis lah. Okay, dan ini contoh dia punya, bila kita tengok view dia dalam multi view lah. Yang ni adalah pandangan hadapan.
dan yang ni adalah pandangan section view dia. Okay, dan kalau awak perasan dekat sini kita kena letak dia punya cutting plane line dia. Dekat sini dia letakkan cutting plane line ni sebagai section B ya. Okay, so ni full section view. Yang ni yang biasa lah, yang biasa kita nampak. Okay, yang seterusnya type yang kedua. A half section view is produced when a quarter of an object is cut out. Half section view are usually used to show the detail of object that has symmetrical shape. In order to cut a quarter of the object, the cutting plane line must be constructed perpendicular to the symmetrical axis. Only one arrow is needed at the end of the cutting plane line. Okay, as shown below lah. Okay, so half section ni biasanya kita buat pada objek yang mempunyai symmetrical shape. Okay, kiri kanan dia sama. Jadi kita nak potong dia, kita nak tunjukkan bahagian yang terpotong tu sebelah saja dah cukup. Kita tak perlu tunjukkan dua-dua belah lah. Okay, contoh kat sini objek yang sama dia buat macam contoh tadi, tapi kali ni dia gunakan half section ya. Jadi cutting plane line tu dia hanya ambil suku daripada objek tu. Alright. Dan dia punya cutting plane line dia, kalau awak tengok sini, dia akan ambil bahagian yang dia potong tu je lah. Okay, yang seterusnya tu dia tarik keluar. Dan bila kita lukiskan section view dia, kita akan nampak pada bahagian yang terpotong tu saja. Okay, so ni kita panggil half section view. Okay, yang seterusnya type of sectional view yang ketiga adalah offset section. Okay, yang ni yang selalu agak confusing ya. Ini selalu yang agak confusing. Offset section view is produced when a cut is made with different cutting planes. An offset section is made so that hidden details located at different axes can be shown as in figure 4. If the cut had been made through only one cutting plane, then only one of the whole can be cut on orthographic view. Okay, using offset section, both whole can be shown in the orthographic view. Okay, jadi maksud dia di sini untuk offset section, dia lebih kurang sama macam full section view, tetapi tujuan dia akan offsetkan cutting plane dia tu ke arah lubang yang kalau ada lubang lah, kalau ada lubang yang lain, dia akan offsetkan cutting plane tu kepada lubang yang kita nak tunjukkan detail di situ. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, kalau kita potong straight je macam full section view, dua lubang yang di tengah-tengah ni kita tak akan dapat potong lah. Okay, jadi kita tak dapat nak tunjuk detail dia. Okay, apa yang kita buat, kita bengkokkan dia ataupun sengitkan dia punya cutting plane line tu supaya dia lalu kepada lubang tu. Jadi kalau kita tengok daripada pandangan atas dia, kita nampak cutting plane line tu akan lalu pada lubang utama dia dekat sini, kemudian dia lalu dekat lubang yang kecil ni. Okay, jadi kalau kita tak lalu pada lubang kecil ni, nanti bila kita katalah kita buat garisan tu straight je di sini, lubang ni tak akan nampak lah. Jadi dia tak nampak detail yang kita nak tunjukkan. Tujuan kita buat section view ni adalah untuk kita nak tengok, nak tunjukkan detail ya, detail pada setengah view yang kita tak nampak. Jadi contoh sini kalau kita potong ni, untuk bahagian silinder ni kita potong, kita akan nampak lah tinggi silinder, lepas tu dia punya ruang dalam ni kan, berapa jarak dia. Okay, sama juga dengan tunjukkan pada satu section view yang sama. Okay, pada section view yang sama, jadi kita akan nampak lubang ni, kita boleh dimensionkan dia ataupun kita boleh tunjukkan dia punya details lah. Biasanya kita nak tunjuk detail diameter dia ke, ataupun dia punya kedudukan center dia. Alright. Okay, dan satu lagi, bila kita gunakan offset section ni, sepatutnya bila kita buat garisan offset dekat sini, sepatutnya kita akan nampak macam ada satu garisan di sini kan, di bahagian yang kita dah offset ni, iaitu di sini lah. Tapi
dalam section view kita tidak boleh kita tidak boleh lukiskan garisan di sini. Walaupun sepatutnya kalau ikut imajinasi kita akan nampak garisan lah di sini. Okey, garisan potong ni. Tapi tak perlu lukis. Itu dia punya rules dia. Okey. Jadi bila kita deal dengan offset section, kita hanya lorekkan bahagian section yang dipotong tu seolah-olah dia tak ada offset. Dia seolah-olah dia cutting macam full section tadilah. Kalau kita lukiskan ada garisan ni, okey, contohnya garisan ni kita lukis. Jadi kita punya lukisan tu salah. Lukisan kita tu adalah salah. So yang ni adalah contoh yang betul. Clear Okay, seterusnya kita tengok type of sectional view yang keempat. Dipanggil sebagai broken out section. Okay, broken out section view shows parts of hidden details. Okay, tujuan dia kita nak tunjukkan hidden details. Broken line are drawn on the section that will be broken out. To understand the concept of broken out section, imagine that the broken line represent a fracture. If broken, will reveal a hidden detail of an object. Okay, in broken out section view, the cutting plane line is not required. Okay. So figure 5 show the broken section view of the pipe connector. Okay, untuk broken out section pula, kita hanya buat cross section pada sebahagian pada objek tu saja, sebahagian part pada objek tu saja, seolah-olah kita potong dan kita kopakkan dia. Okay, kita kopakkan dia dan dia jadi macam terbroken lah, terbroken dekat sini. Okey. Dan yang bahagian mana yang kita nak tunjuk sebenarnya adalah bahagian yang sini, bahagian yang bentuk L, macam bentuk L ni lah. Okey, dalam ni kalau tengok kita ada detail, dia macam ada tapping ke bawah sikit, dan yang ke dalam ni lah. Okey, kalau kita tengok pada view section view ni, kita akan nampak pipe ni tadi dia ada macam stopper lah kat sini kan, dan bahagian atas ni. Jadi kalau kita cuma nak tunjukkan bahagian dalam ni, dia punya construction dia macam mana. That's why kita buat broken out section. Jadi seolah-olah kita break bahagian ni, okay, break ni, dan kita lukiskan section view yang kita nak tengok tu. Okay, yang bahagian kopak ni tadi kita lukiskan dengan dengan freehand saja. Kita lukiskan dengan freehand, dan dia okay. So ini kita panggil sebagai broken out section. Okay, yang seterusnya kita ada type yang seterusnya, yang kelima, kita ada remove section. Okay, remove section view is used to show details of an object that does not have a uniform shape. Okay, since the object is not uniform, the sectional view has to be drawn from several positions. The position at which the view is taken depend on the object shape and does not depend on orthographic projection. The cutting plane line is usually labeled by alphabet symbol AA, BB, CC and so on lah. Okay, jadi contoh dekat figure 6 ni. Kalau kita tengok sini, kita ada macam satu hook lah. Hook ni, kalau kita potong di setiap bahagian hook ni, cross section dia akan berubah-ubah ataupun berbeza-beza. Di bahagian A ni, kita akan ada bahagian lubang. Kemudian di bahagian B ni, kita akan ada bentuk macam ellipse. Kemudian di bahagian C ni, kita akan ada bentuk yang lain pula. Jadi, dia tak sama. Dia tak sekata di sepanjang body dia ni. So kita panggil sebagai remove section. Maksud dia remove, maksudnya kita dah buat cutting plane line ni, kita removekan dia punya cross section tu, kita letakkan di view berasingan ataupun view lain lah. Okay, di tempat lain. Contoh yang ni AA tadi kita nampak section AA yang ni.
Kemudian yang bahagian B, kita nampak bahagian B punya section. Dan C, kita nampak section C. Okay. So, itu dipanggil sebagai remove section lah. Yang seterusnya, type of sectional view yang keenam, kita ada revolve section. Okay, revolve section ni lebih kurang sama macam remove section tadi. Cuma dia akan, section view tu akan diletak di atas objek tu sendiri. Okay. A revolve section is created when cutting plane of an object is revolved at 90 degree. To reveal the true section area shape of the cross section. When the cross section is revolved, it will overlap orthographic view details line. Okay, redundant details line are not required in revolve section view. Okay, maksudnya di sini kita nak tengok di bahagian sini, kita just revolvekan sahaja section view dia di atas orthographic view dia yang asal lah. Jadi terus di sinilah ini yang kita panggil sebagai revolve section. Okay, jadi kalau nampak drawing yang ada section view dia pada atas orthographic view tu, kita panggil sebagai revolve section lah. Jadi di bahagian sini pula kita akan nampak, kalau kita potong kita akan nampak macam ni lah bentuk dia. Jadi kalau bahagian belakang ni sama dengan sini, jadi kita tak perlu buat lagi lah, buat satu saja kat sini. Okay, so ini kita panggil sebagai revolve section. Okay, yang seterusnya kita ada align section. Align section. Untuk align section ni pun dia agak keliru sikit. Lebih kurang macam offset section tadi. Okay, align section view reveals object detail that are not on the cutting plane. The object detail are revolved around, which can be aligned around a center of revolution. Okay, figure 8 shows an aligned section view. Hole B, okay, hole B yang ni is at 45 degree from the cutting plane. It needs to be revolved until it aligned to point B prime and in line with cutting plane AA. Okay, so kita tengok objek ni. Untuk objek yang macam ni, kalau kita potong dia straight, kita potong dia straight, kita akan nampak ataupun kita akan lalu hanya pada satu lubang ni saja. Okey. Jadi kita nak tunjukkan lebih banyak detail, kita perlukan lebih banyak detail untuk objek ni. Jadi apa yang kita buat, kita akan gunakan align section. Okey, align section untuk kita alignkan lubang yang pada rotation dia. Okey. Yang align section ni hanya sesuai untuk objek yang berbentuk bulat lah, ataupun yang ada angle lah. So kalau kita tengok sini, sepatutnya yang sebenarnya kita potong pada A, lalu pada lubang pertama dan lalu pada lubang B. Tapi apabila kita lukiskan section view dia, okay, kita tengok pada section view di sebelah kanan ni, kedua-dua lubang tadi kita alignkan dia. Kita alignkan dia seolah-olah dia pada line yang sama, ataupun pada cross section yang sama. Okey, macam kita buat offset tadi lah kan. Macam kita offset tadi, kita nampak seolah-olah dia pada full section view. Sama juga untuk align section ni, walaupun kita potong dia ke arah angle, tapi bila kita lukiskan section view, kita lukis dia seolah-olah dia pada satu plane yang straight lah. Okey. Jadi kita nampak ada dua lubang kat sini. Ini lubang A dan ni lubang B. Dan dia perlu kita perlu rotatekan dia. Kita revolvekan dia ke arah garisan, kita panggil apa ni? Garisan yang straight lah dengan A ni. Jadi dia seolah-olah sama dengan lubang atas ni lah. Okey. Kita tak boleh tarik daripada B ni, tarik terus ke sini. Kita tak boleh unjurkan terus ke sini. Kalau kita unjurkan, maka salah lah drawing tu. So ini yang kita panggil sebagai align section. Alright. Ada beberapa slide lagi. Okay, yang seterusnya kita masih lagi type of section view. Sorry, dah habis lah. So inilah lah. Ini last untuk
type of section view, iaitu yang ketujuh, iaitu line section. Okay, sekarang ni kita tengok pula application of sectional view. Okay, so application of sectional view, sectional view are used to show hidden detail of machine components. Biasanya pada machine component lah, sebab dia ada banyak part-part yang tersembunyi ataupun hidden part. Several example of simple machine component section views are shown in figure 1 and figure 2. Okay, kita tengok contoh untuk section view ni. Okay, kita ada contoh yang pertama ni, figure 1, kita ada machine base, section view of a machine base. Okay, objek ni asal dia adalah macam, kita nak panggil apa ni, dia ada bahagian, ada ruang lah di sini. Jadi kalau kita nak lukis, nak nampakkan lebih line AA ni, untuk kita nampakkan silinder di dalam ni lah, kan, di bahagian dalam ni kita ada silinder. Jadi kita boleh detailkan dia, kita boleh nampak dia punya detail. Jadi apa yang kita buat bila kita dah buat section view, kita akan nampak section view kita bentuk macam ni lah. Okay, instead of tadi kita ada pandangan hadapan, okay, kita gantikan dia dengan pandangan section view. Okay, untuk section view ni tak semestinya kita perlu buang pandangan hadapan ni. Ada kalanya kita perlukan juga pandangan hadapan, dan kita tambah satu lagi pandangan section view ni di sebelah tepi dia ke, sebelah kanan dia, ataupun di tempat lain lah. Contoh yang ni dia cuma nak tunjukkan contoh section view tadi. Pada AA ni dia akan letakkan dia punya sectional view dia perlu betul-betul di atas ataupun di bawah top view yang ada garisan AA ni tadi. Okay, so ini contoh untuk figure 1. Kita tengok pula figure 2. Okay, figure 2 adalah machine cover. Okay, saya pun tak tahu cover apa ni, tapi dia nak tunjukkan objek ni dia menggunakan apa kita panggil tadi, offset sectional view. Okay, offset sectional view. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok sini di bahagian tengah ni adalah detail yang banyak yang perlu kita tunjukkan. Kemudian kita juga nak tunjukkan detail pada lubang kecil ni. Okay, kalau kita gunakan full section view macam tadi, kita potong straight je, jadi kita akan tertinggal information tentang lubang ni. Jadi apa yang kita buat, kita gunakan kita gunakan offset section view, dan kita offsetkan kita punya garisan cutting plane line ni kepada garis lubang kecil ni. Okay, so asal pandangan hadapan kita adalah yang macam ni lah. Kita nampak hidden line kat dalam ni, silinder kat dalam ni hidden, tapi mungkin kurang jelas. Jadi apa yang kita buat, kita tambah dengan sectional view, dan kita akan dapat seperti yang sebelah kanan ni. Okay, kita akan nampak lubang silinder tadi lebih jelas, dia punya construction di dalam dia. Okay, lubang dia sampai ke bawah. Kemudian lubang yang kecil ni pun kita boleh detailkan dia, kita boleh nampak detail dia. Dan macam yang slide sebelum ni, untuk offset section view, walaupun kita sepatutnya bila kita potong sesuatu objek tu, kita potong ke arah ke depan macam ni, kita akan nampak satu garisan lah. Tapi rules dia, kita tak perlu lukis garisan yang offset tu. Okay, kalau awak tengok dekat sini tak ada, dia tak ada garisan offset tu. So dia clear je, dan dia anggap satu section ni sebagai satu section yang sama. Okay, dan kalau awak tengok yang bahagian sini, memang dia tak lorek. Sebab apa? Sebab bahagian ni tak terkena pisau, tak terkena pisau kat sini. Jadi dia maksudnya kita pandang tu, kita terus nampak di bahagian yang belakang ni lah. That's why dia tak ada lorek di sini. Dan di sini dia ada line sebab memang dia punya objek tu dia habis kat sini, jadi dia adalah garisan ni. Berbeza dengan offset ni tadi, dia tak ada sebab memang rules dia tak perlu lukis. Okay, habis dah slide dia. So itu sajalah untuk
slide sectional view ni. Okay. So ada apa-apa feedback, boleh type di komen. Ada soalan ke ataupun sebarang kekeliruan ke yang tak jelas. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, jadi untuk sectional view ni, kita faham tadi, dia adalah sambungan daripada orthographic projection view lah. Okay, bila kita lukis orthographic projection dan some object, especially kalau part yang machine part tu, kita perlu tunjukkan detail di bahagian screw dia kan. Jadi kadang-kadang pada screw tu dia ada tapping, dia ada sengit sikit. Okay, kemudian screw tu, size screw tu berapa. Jadi that's why kita perlukan sectional view lah. Okay, so sekarang ni ada apa-apa soalan ke sebelum saya teruskan sedikit lagi? Okay, Amir Ashraf kurang faham sikit. Tak faham apa tu? Apa yang kurang faham tu? Okay, biasanya kalau section view ni kita banyak jumpa di di kilang-kilang untuk kilang kereta, sebab kita nak tunjukkan details pada kita punya engine block, contoh kan, pada engine block kita, pada part-part gear dan sebagainya. Dalam oil and gas pun ada juga, contohnya kita nak tunjukkan sambungan elbow antara pipe dengan sambungan elbow dia. Jadi kita nak tunjukkan macam mana dia punya cantuman antara cantuman pipe tu dengan elbow tu lah. Jadi di dalam tu mungkin dia ada macam kita panggil stopper dia lah. Dia akan tunjukkan lah dalam tu detail dia. Okay. Okay, tentang crack tadi Cik Amir Ashraf tanya tentang crack. Okay, crack tu kita panggil sebagai broken out section. Okay, broken out section ni dia biasanya untuk part yang kita nak tunjuk sebahagian kecil saja. Okay, mungkin kalau mungkin part tu besar, okay, part tu besar, tapi ada, contohnya kita ada lubang skru yang kecil. Kalau kita nak lukiskan the whole part tadi dalam satu drawing lain, sectional view yang lain, dia akan memakan ruang. Jadi apa yang kita buat, kita seolah-olah kita kepak dia lah sikit, kita kepak dia sebahagian dia, dan kita potong comel-comel lah bahagian tu, dan kita detailkan kat situ. Mungkin nak letak dimension dia ke, atau nak letak dia punya screw punya thread berapa size, di situlah. Okay, boleh masih ada lagi ni, Zulhilmi Zawawi, tak kurang faham kat mana tu. Saya akan bagi juga slide ni dalam bentuk PDF. Saya akan bagikan dalam group, jadi boleh study lah. Saya juga akan bagi slide yang sebelum ni untuk orthographic projection. Saya tak bagi lagi hari tu, jadi saya akan bagi 2 slide lah nanti. Mungkin esok ke saya akan bagi orthographic projection punya slide, dan juga sectional view punya slide lah yang ni. Okay, jadi dalam tu kalau ada yang masa saya bentangkan ni ada yang tak berapa jelas, boleh refer balik pada slide tu nanti ya. Okay, so kita dah dekat sejam dah. Last sebelum saya tamatkan kita punya sesi kelas online ni, saya akan juga bagi satu job sheet, job sheet nombor 3 lah. Okay, saya pun tak ingat dah berapa job sheet yang saya bagi. Saya rasa semua job sheet yang saya bagi sebelum ni dia adalah cantuman job sheet 1 dan job sheet 2. Jadi kita tak buat lagi untuk job sheet 3. Job sheet 3 dia merangkumi 3 topik ni, iaitu orthographic projection,
isometric drawing ataupun isometric projection dan juga sectional view. Okay, dalam job sheet yang ketiga ni nanti awak kena buat dalam satu title block lah, dalam satu kertas dan berserta dengan title block sekali. Okay, so kita tengok dia punya job sheet nombor 3 ni kejap. So ini adalah job sheet nombor 3. Boleh nampak Okay, so job sheet ataupun assignment nombor 3. Untuk job sheet ni saya rasa yang job sheet yang sebelum-sebelum ni semua ada yang banyak yang dah siap kan, ada banyak yang dah siap, kecuali yang saya baru bagi dalam PKP hari tu, orthographic projection, yang tangent tu kan, saya pun tak ingat yang mana satu dah hari tu. Yang tu nanti saya akan collect selepas kita buka college nantilah. Okay, untuk information awak semua, college mungkin akan dibuka bermula bulan Julai ni, tapi tak pasti berapa hari bulan. Dengar-dengarnya bermula 12 Julai. Okay, dengar-dengar bermula 12 Julai tapi tak confirm lagi. Okay, jadi mungkin selepas 12 Julai tu assignment tu boleh siapkan dan boleh hantar kat saya terus dalam minggu pertama atau minggu kedua kelas bermula lah nanti. Okay, so ini saya tunjukkan assignment nombor 3, iaitu tentang orthographic projection dan isometric drawing. Okay, jadi dalam ni juga termasuk juga sectional view lah. Orthographic ni sebenarnya termasuk juga sectional view lah. Untuk semua SEM ke cik, yang tu saya tak pasti. Nanti sebab tadi pun saya just dengar khabar je. Nanti kalau ada information yang lebih yang terbaru, saya akan bagi tahulah. Tapi yang saya dengar tadi 12 Julai tu dah bermula kelas. Tak pasti semua SEM ke ataupun certain SEM saja. Tu nanti saya akan inform, ataupun TP HEA kita akan informkan lah nanti melalui medium team, Microsoft Team ke, saya pun tak pastilah macam mana. Untuk assignment ni nanti awak perlu lukiskan dia pada kertas A3 lah, pada kertas A3. Macam mana nak besarkan? Okay, so ini adalah dia punya title block. Title block untuk drawing tu nanti, okay, boleh refer pada title block ni. Saya akan bagi sekali dalam assignment tu. Kemudian soalan pertama adalah berkaitan dengan orthographic projection dan juga section view. Okay, kalau tengok sini dia suruh draw the following view in third angle projection. Yang pertama adalah dia punya section view AA. Okay, maksudnya daripada sini pandangan AA ni perlu ada section view dia. Kemudian side view daripada B. Okay, B ni sebagai side view, dan juga top view daripada atas. Scale adalah 1:1. Maksudnya kat sini nanti bila awak buat orthographic projection, dia akan ada 3 sajalah view. View yang pertama adalah front dia yang digantikan sebagai section view. Kemudian ada side view daripada sebelah kiri, dan ada top view saja. Okay, ada 3 saja. Kemudian kita tengok soalan nombor 2. Okay, nombor 2 pula adalah berkaitan dengan construct and isometric drawing. Okay, yang diberi ni adalah orthographic projection. Nanti awak kena buat dia punya isometric drawing dia. Okay, untuk isometric drawing, do not show the hidden line details. So tak perlu tunjukkan hidden line lah untuk isometric. Cuma isometric tahu kan? Isometric adalah yang ada axis 30 darjah tu. Okay, so yang ni tak perlu tunjuk hidden line lah. Okay, kalau awak tengok dia punya title block dia tak sama macam yang saya bagi mula-mula ni. Okay, tapi awak perlu buat macam yang saya bagi first ni lah. Maksudnya title block kita perlu ikut yang ni.
dan isikan detail dia di kawasan title block ni lah. Okey. Scale tu masih sama ya. Scale tu adalah 1:1. Okey, 1:1 maksudnya objek panjang yang dibagi ni sama dengan nisbah objek pada drawing lah. Okey, itu maksudnya 1:1. Alright, so saya rasa untuk hari ni setakat tu saja. Jadi insyaAllah kalau kelas bermula nanti mungkin saya akan informkan lah juga. Saya pun tak tahu lagi sebab saya pun baru nak masuk college hari ni lah. Hari ni baru start saya masuk college tadi. Dan saya baru sampai dalam minggu lepas lah, sampai ke Kemaman. Sebelum ni saya di Perak, Intan. So information nanti saya akan bagi tahu dari semasa ke semasa lah ya.